Subhanallah, semoga menemui kejayaan Abai. InsyaAllah. So itu satu perkara yang sangat-sangat baik untuk menonjolkan budaya Iban itu sendiri kan. Padu. Aduh, saya pula rasa segan ni. Semua expert and master dalam animasi tu ni. Tapi tak apa, saya cuba imbangkan diri saya yang tak seberapa ni. Subhanallah. Abang Amir, saya nak pergi kepada Abang Amir. Abang Amir, berkenaan dengan animasi 2D, which is sekarang ni kita dah boleh dikatakan dah kurang dah nampak animasi 2D ni. So sekarang ni banyak dah animasi 3D dan akan datang saya rasa silap-silap 4D, 5D. So benda-benda macam tu. So animasi 2D ni, peluang pekerjaan ni lumayan ke? Banyak ke yang ada dekat dalam Malaysia ni, Abang Amir? Okey, ini soalan tentang lumayan, dia sangat subjektif lah. Tapi kalau tanya banyak atau tidak animasi 2D dekat dalam dunia ni, saya yakin animasi 2D lebih banyak dari animasi 3D yang ditayangkan di TV-TV di seluruh dunia. Saya kira sebenarnya kalau kita berjaya explore kemahiran dan dunia animasi ni, kita mungkin boleh dapat lebih banyak peluang pekerjaan dari luar negara untuk kita hasilkan animasi di sini. Dan kebanyakan animasi luar negara yang dibuat di Malaysia adalah animasi 2D, kebanyakannya lah. Itu sedikit untuk menjawab soalan tentang lumayan atau tidak tadi. Sebenarnya kek dia sangat besar, kek animasi ni sangat besar. Kita baru expose sikit. Cuma mentaliti masyarakat dan juga mentaliti pembeli ataupun channel dalam negara kita, dia melihat bahawa seolah-olah animasi 2D ketinggalan. So animasi 3D adalah teknologi baru. Sedangkan perkembangan teknologi dalam animasi 2D juga ada, dalam animasi 3D juga ada. Jadi sebenarnya tidak ada gap. Ketinggalan zaman ke apa ke, tak ada? Sebenarnya bukan ketinggalan zaman. Dia the matter of art sebenarnya. Okay. Animasi 2D ada art yang tersendiri, animasi 3D ada art yang tersendiri. Tetapi semuanya bermula dengan asas yang sama, iaitu pre-production yang sama, asas perwatakan yang sama, rakaman suara yang sama, storyboarding yang sama, penceritaan yang sama. Yang berbezanya adalah hasil dan cara penyampaian animasi itu sendiri. So sebab itu kita di peringkat Persatuan Animasi, saya mewakili Persatuan Animasi juga, kita memang menggalakkan kepelbagaian, percambahan ilmu, masing-masing teruskan dengan animasi 2D. Sebab tu kalau pihak college community politeknik misalnya bertanya pandangan saya, adakah perlu ditutup kelas-kelas ataupun pengajian animasi 2D? Saya kata teruskan animasi 2D kerana ia juga adalah asas untuk kita menempuh penerbitan animasi 3D. Jadi asasnya sama. Encik Ai sangat faham tentang perkara ini saya kira, kerana beliau memang terlibat hampir sama banyak industri dan akademik. Saya tidak terlibat dengan akademik, tetapi kita selalu berjumpa dan berkongsi pandangan ini bahawa animasi 2D bukan ketinggalan. Animasi 2D adalah asas yang paling penting untuk kita menceburi bidang animasi. Maksud Abang Amir, ni saya cuba nak faham ni. Maksud Abang Amir berkenaan dengan animasi 2D ke 3D ni, adakah untuk kita master dalam 3D, kita kena expert dalam 2D dulu, ataupun kita dalam 2D, kita expert dalam 2D, kita explore 2D je and dia tak ada connection dengan 3D, and 3D ni totally new punya style macam tu. Adakah dia connection ataupun macam mana, Abang Amir? Sebenarnya dia boleh bergabung pun. Dia ada baru-baru ni saya dalam satu forum yang lain, mereka menyebut tentang istilah animasi 2.5D. Oh, okey. Sebenarnya animasi hybrid lah. Mungkin animasi karakternya 2D, backgroundnya 3D, dipanggil 2.5D. Ataupun karakternya 3D, backgroundnya 2D. Juga boleh jadi animasi 2.5D. Tapi sebenarnya itu adalah animasi hybrid. Sebenarnya kita boleh bekerjasama, tak ada masalah. Dan dia cabang yang berbeza tetapi boleh menyatu dalam satu bentuk persembahan. Itu secara ringkas untuk soalan itu tadilah. Betul. Okey, faham. Saya faham. So sahabat-sahabat yang mana yang nak expert tu, so tak ada masalah. Jangan kata alah 2D, alah kau buat 3D, alah aku buat 2D, kau ketinggalan. Tak ada. Tak ada istilah macam tu kan. So mungkin ada student-student di kalangan sahabat-sahabat kita di college community, di politeknik ni mengatakan ya aku tak nak ambil 2D lah, aku nak tunggu 3D nanti lah.
So benda-benda yang macam tu kan. Okey, Abang Yi. Kalau contoh macam kita ada skop kerja kan, skop kerja dalam, kalau kata kita dalam bidang kreatif yang lain, kita ada contoh dalam production, kita ada kita ada DOP, kita ada mungkin ada floor manager, kita ada makeup artist. So skop kerja tu macam tu. So dalam pekerjaan animasi 2D ni sendiri, so adakah ada spesifik punya tugas-tugas ataupun ada nama-nama tersendiri, yang ni creator, yang ni pelukis, yang ni coloring, yang ni adakah yang macam tu ataupun macam mana, Abang Yi? Silakan. Okey, pada saya macam Cik Amir cakap tadi, dia actually prosesnya pun sama. Okey, dalam 3D ada keperluan dan dalam 2D pun ada keperluan dia punya asasnya sama. Dan saya nak sentuh sikit tadi yang Cik Amir cakap, maknanya bukanlah yang fokus 2D to 2D, tapi setiap yang terlibat dengan animasi ni dia perlu faham tentang principle of animation. Then you can jump into animation 2D or you can jump to animation 3D or anything stop motion or whatever. So the principle, saya memang menyelidik tentang principle of animation. Ini paling penting. Lepas tu you pilih mana you nak pergi, 2D atau 3D. Okey, itu berbalik kepada soalan Cik Amir, perkongsian dengan Cik Amir tadi. Dan dalam jawatan pun dekat produksi animasi ni sama, dalam filem pun sama, sebab kita ada pre-production, and kita ada kita ada production, dan kita ada post production. So sebagai contoh, dalam pre-production kita ada pengarah, director, art director, dan director yang menjaga keseluruhan filem tu ataupun siri tu sendiri. Tapi dalam pre-production kita more into focus on art director, for example. Tapi dalam production side, bila dah masuk production side, animation director will take over. Pengarah juga, tapi pengarah animasi. Dalam masa yang sama, kita still ada pengarah yang siri, yang menjaga keseluruhan siri tu. Jadi cuma pengarah animasi membantu untuk menyampaikan animasi yang berkualiti kepada projek tersendiri. Dan jawatan-jawatan lain samalah. Kita ada key animator, kita ada assistant animator, kita ada ink and paint artist yang membantu untuk mewarnakan semua watak-watak animasi itu sendiri. Dan kita ada background supervisor, kita ada background artist. Jadi yang menjaga latar belakang, bentuk cerita tu, all the backgrounds. Jadi memang ada jawatan, memang luas. Dan banyak lagi. Dan dalam pre-production kita ada storyboard artist, kita ada animatics compositor, and then so maknanya dalam bidang animation tidak semestinya semua perlu jadi animator, semua perlu jadi pelukis animasi. To be fair, is very wide. Of course student belajar bidang animasi di sekolah, di college, di universiti, tapi jangan sempitkan pemikiran, oh alamak aku tak pandai lukis, aku nak kena animate, aku tak boleh. Banyak bahagian-bahagian lain yang dia boleh ceburi. Dia kena lihat keseluruhannya. Kan? Tak boleh lukis, tak boleh animate, kamu mungkin suka tentang latar belakang, kamu akan pergi ke latar belakang, bahagian background artist. Kalau suka buat jalan cerita, suka mencipta cerita, kamu akan jadi storyboard artist ataupun script writer. Jadi ada banyak dia punya jawatan-jawatan yang masih tidak dipenuhi oleh kebanyakan studio kat Malaysia ni. Macam itulah. So, sebagai tambahan, saya nak tahu juga, sebab saya bukan dalam bidang animasi, so saya nak tahu flow kerja. Kalau katalah untuk siapkan dalam katalah satu cerita, apa flow kerja yang mula-mula first kali untuk kita gerak ke arah yang untuk kita siapkan satu cerita tu. Macam mana flow kerja dia? Secara ringkas lah kalau nak cerita detail memang rasa tak siap lah. Secara ringkas, first kali memang idea. For sure idea mesti datang dulu. Saya ada idea, saya ada cerita nak buat. Satu first kali. Idea tu boleh datang daripada siapa-siapa pun. Anak kita, kawan kita, cikgu kita, siapa-siapa pun. Sebab idea tak semestinya datang daripada orang yang boleh melukis. Idea adalah idea. Daripada idea tu diolah kepada penulisan yang lebih tersusun. Iaitu mungkin sinopsis. Penulisan yang secara bersahaja, yang supaya idea tu tidak hilang. Abang Yi, yang masa idea tadi tu, adakah dia seorang jawatan yang katalah creative thinking ke bahagian itu dan baru diterjemahkan kepada storyboard ke, ataupun orang yang sama? Orang yang lain.
terpulang. Macam saya kata tadi, idea boleh datang dari sesiapa saja. Tetapi kalau idea tu datang daripada awak yang tidak boleh melukis dan awak rasa cerita itu menarik, jadi awak akan hire storyboard artist untuk melukiskan, menterjemahkan idea tu kepada visual storytelling. Tapi sebelum storyboard, tulislah idea tu kan. Saya ada cerita saya begini mempunyai watak macam mana. Then baru diterjemahkan kepada visual storytelling, iaitu storyboard. Yang mana kalau awak tak boleh melukis, awak terpaksalah melantik sesiapa yang boleh melukis membantu untuk diterjemahkan kepada visual. Jadi dari lepas storyboard tu dah nampak ceritanya sebagaimana, barulah dihasilkan. Sekarang ni memang agak popular, perlu ada animatics. Maknanya storyboard yang berbentuk video, animatics. Jadi kita nampak cerita tu di lock masanya. Sebab kalau kita lukis storyboard, kita tak nampak masanya berapa lama, 1 minit, 2 minit, 3 minit, kita tak tahu. Tapi kalau kita buat animatics dalam video, kita akan lockkan, jadi kita tahu, oh cerita ni terlalu panjang lebar lah, saya melegit-legit sampai 3 jam, tak boleh ni. Jadi kita buat editing sehingga kita nak cerita tu sebagaimana yang kita nak, 1 minit, 2 minit, terpulang. Lepas tu, itu bahagian pre-production. Dalam masa yang sama, dalam membuat storyboard dan idea tu, kita dah nampak watak siapa yang terlibat. Berapa banyak watak yang terlibat. Jadi kita akan menciptakan watak-watak tu sebagai character design lah. Maknanya kita panggil sebagai character designer. Dan kalau kita boleh buat, macam saya, alhamdulillah sepanjang pengalaman saya dalam bidang ni, saya boleh buat storyboard, saya boleh buat character design, saya boleh buat cerita. Jadi saya akan sikat semua, saya pukul semua. Kan saya kurangkan maknanya saya punya kos saya kepada untuk pengeluaran luar. Jadi saya boleh buat, bukan kerana saya tamak, tapi saya nak menjaga kualiti tu dan saya tahu, saya yakin saya boleh buat. Jadi selepas idea dah ada, character design dah tersedia, konsep latar belakang tu ada sedikit, dan storyboard dah siap, animatic dah siap, itu pre-production. Baru kita masuk dalam production, kita mulai dengan animasinya. Bila dah buat animasi, jangan sentuh cerita sebab dah mengganggu keseluruhan projek. Cerita dah kita tak nak kita kena cerita tu kita kena luluskan sebab animasi ni melibatkan benda yang remeh. Kalau dah kacau cerita, nak buat balik semula memang kecoh. Jadi bila kita siapkan animasi bersama latar belakang, kita warnakan, dan akhirnya kita akan masuk ke post production, compositing dan editing, dan masuk suara dan masuk music secara ringkasnya, dan siaplah satu cerita. Begitulah. So maknanya saya tak tahulah, saya tipikal diri saya lah kot. Saya ingatkan orang yang bekerja di dalam animasi ni, dia boleh create dia sendiri. Maksud saya, dia bekerja sendiri. Dia bukanlah dalam berkumpulan. Oh, rupanya dia ada yang mana yang berfikirnya, come out dengan idea, and macam Abang Ayi cakap tadi tu, idea boleh come out dengan daripada siapa saja. So dia pergi dekat storyboard punya expert, dan dia akan pergi kepada animation dan production, post production dan sebagainya. Subhanallah. So ini adalah bekerja sebagai satu kumpulan lah, Abang Ayi Ya, satu kumpulan. Ya. So macam Abang Amir maklumkan tadi tu, adakah proses ini sama dengan 2D ni dengan 3D ni, adakah prosesnya sama Abang Amir? Sebenarnya sama je. Sama. Cuma the matter of macam mana kita deliver production tu. Program animasi 3D ataupun 2D tu adalah dia punya kalau dalam lakonan filem tu, orang yang berlakon tu lah. Jadi kita animator ni berada di belakang tabir. So character design, storyboard artist, animator. So bila pergi ke animator, dia ada animator 2D, ada animator 3D. Ada visual effects artist 2D, ada visual effect artist untuk 3D. Dan sometimes kita boleh gabungkan dalam satu penerbitan. Tapi dalam konsep penerbitan animasi 2D ni sebenarnya memerlukan lebih ramai orang kalau kita nak menghasilkan animasi yang panjang ataupun animasi yang heavy. Macam kalau kita nak pergi ke panggung wayang kan, animasi untuk panggung wayang ni sebenarnya dia lebih rumit berbanding animasi 2D untuk TV. Kerana TV kita nampak yang kecil tu. Kita pergi ke panggung wayang, dia 4K, 8K, 16K. So dia punya widescreen tu lebih besar, dan lagi semua boleh nampak dalam satu skrin. Kena tunjuk semua. So pokok kena ada anginnya, ada burung-burung terbang kat situ. Kalau kita buat 2D untuk TV, kita boleh minimize sikit perkara-perkara detail tadi. Itu beza kenapa perlu ramai orang, satu keluarga besar untuk buat satu movie, dan apa beza bekerja bersendirian.
kita boleh menjadi animator secara bersendirian. Saya kira Ibrahim pun pernah menjadi animator bersendirian untuk menghasilkan satu shot pendek. Tetapi ini akan memakan masa yang lama. Adakah limited? Dan kita eksperimen diri sendirilah. So, kita just nak express kita punya rasa kan. Kita nak tunjukkan aku boleh buat ini. Aku mampu buat macam ni. Tetapi kalau untuk produksi yang panjang, siri TV misalnya, kalau kita bekerja bersendiri, saya rasa mungkin almost impossible. Memang impossible lah. Terjun bangunan lah. Macam mana pun kita boleh kata ini adalah kerja berkumpulan. 2D atau 3D adalah kerja berkumpulan. Cuma 3D ni dia akan pecahan lagi kepada modeling. Ada modelers, ada riggers, ada animators. Macam kita dulu kita tak ada riggers dalam 2D. Sekarang tadi saya terdengar Cik Amir kata 2.5D dah menghala kepada 3D hybrid. Dan ada software 2D yang ada melibatkan riggers, maknanya yang membuatkan penambahan bones kepada karakter dalam 2D itu sendiri. So itu je, maknanya proses hampir sama dalam tu. Cuma 3D ni banyak bersifat teknologi. Jadi dia bercampur dengan pos yang lain. Macam tadilah modelers kan. Yang tukang buat model tu lain, yang tukang buat rigging lain, yang animate lain, yang texture and lighting lain. Subhanallah, banyak betul term-term saya 2D, 3D. Ui. Okey, sebelum kepala saya cramp. sebelum kepala saya cramp, subhanallah. Sahabat-sahabat yang mana sudah pelajar-pelajar daripada Politeknik dan juga College Community, jangan lupa untuk share live ni. Mungkin tak bagi manfaat kepada anda, tapi manfaat kepada sahabat-sahabat anda yang mana yang ambil animasi 2D, ambil animasi 3D ataupun yang mula nak belajar, yang sekarang ni baru awal lagi dalam bidang ni. So mungkin ini adalah info-info yang penting untuk mereka tahu. Jangan lupa untuk bertanyakan soalan yang the best. Kita akan bagi satu hadiah yang eksklusif daripada Sembang Industri. Nak tahu hadiah apa? Menang dulu. Nanti kita hantar. Okay. So kita berehat sebentar.